Salam sejahtera. Nama saya Nabil Aizat bin Muhammad Hafiz. ID 1171100507. Pada hari ini saya akan membentangkan tokoh yang dipilih, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Baiklah, kita akan mulakan tentang biografi, latar belakang dan sejarah kehidupan baginda. Muhammad yang kedua, atau lebih dikenali dengan nama Muhammad Al-Fatih, iaitu daripada perkataan Al-Fat, seperti dalam surah Al-Fatihah, yang bermaksud surah pembukaan atau pembukaan yang besar atas kejayaannya yang berjaya membebaskan kota Konstantinopel atau lebih dikenali sebagai Istanbul pada masa kini. Nama sebenar baginda ialah Muhammad bin Murad bin Muhammad bin Bayazid. Baginda dilahirkan pada tanggal 29 Mac 1432 Masihi atau bersamaan dengan 26 Rejab 833 Hijrah dalam tahun Islam. Baginda dilahirkan di sebuah bandar yang bernama Adrianapolis, iaitu bandar yang terletak bersepadan dengan dua negara, iaitu Turki dan Bulgaria. Baginda menaiki tahta sebagai seorang raja seawal usia 19 tahun apabila menggantikan ayahandanya, iaitu Sultan Murad yang kedua, dan baginda telah memerintah empayar yang besar selama 30 tahun, iaitu daripada 1451 sehingga 1481. Baginda, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, merupakan seorang negarawan yang unggul dan ulung, dan baginda juga merupakan seorang panglima tentera yang agung kerana telah memimpin sebanyak 25 kempen peperangan semenjak baginda menjadi seorang raja. Muhammad Al-Fatih juga merupakan seorang sultan yang mementingkan kekuatan dalaman dan luaran para tenteranya. Baginda mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang seperti ketenteraan, sains, matematik, dan baginda juga menguasai pelbagai bahasa. Antara bahasa yang baginda mahir ialah bahasa Turki, Greek, Hebrew, Arab, Parsi dan Latin. Dan ketika baginda memahir bahasa ini ketika usia 21 tahun. Antara sifat-sifat baginda ialah baginda merupakan seorang yang pemimpin yang hebat, warak, tawaduk dan banyak lagi. Baginda, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, telah meninggal dunia pada 3 Mei 1481 ketika baginda berusia 49 tahun. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang peranan dan sumbangan tokoh, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih kepada nilai masyarakat dan ketamadunan manusia. Baiklah, antara sumbangan yang pertama ialah baginda telah mengepung dan membuka kota Konstantinopel atau lebih dikenali sebagai Istanbul. Sejak kecil, baginda telah meninjau dan mengkaji usaha yang dibuat oleh ayahandanya untuk menawan kota Konstantinopel. Jadi, selepas baginda menaiki tahta, baginda telah mengkaji pelan kota tersebut secara terperinci pada setiap malam untuk mengenal pasti sebarang faktor-faktor kelemahan kota tersebut, dan juga baginda telah berbincang dengan para panglima perangnya. Baginda telah melengkapi angkatan tenteranya dengan 265,000 orang tentera, 400 buah kapal laut, senjata seperti meriam gergasi, ulama dan pakar motivasi untuk menaikkan semangat tentera, dan juga jurutera untuk membina peralatan seperti tangga. Jadi, ramai anggota atau orang yang terlibat, dan baginda telah membawa mereka untuk menyertai usaha baginda untuk membuka kota Konstantinopel. Jadi pada awalnya baginda telah menghantar seorang utusan ke Maharaja Byzantine, iaitu merupakan pemerintah kota Konstantinopel pada waktu tersebut. Dan baginda menghantar utusan ini untuk menyampaikan message supaya Maharaja Byzantine ini menyerahkan kota Konstantinopel kepada kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Namun Maharaja Byzantine enggan berbuat demikian. Baginda telah melaksanakan strategi yang lain, iaitu
strategi yang sangat tidak dijangka oleh musuh, iaitu baginda telah mengarahkan kapal-kapal perang yang sepatutnya berada di laut untuk diangkat melalui jalan darat ke Bukit Galata sebelum meluncurkan kapal-kapal tersebut ke dalam tasik Golden Horn. Strategi ini menyebabkan kapal-kapal pihak musuh berjaya dibedil dan tentera Sultan Muhammad Al-Fatih dapat menembusi sistem pertahanan kota tersebut. Tentera Islam menggunakan terowong yang dikorek dari bawah tanah bagi memasuki kota tersebut. Strategi ini membolehkan angkatan perang Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menguasai kota tersebut, iaitu pada 29 Mei 1453. Jadi sumbangan yang kedua ialah baginda memberikan kebebasan beragama kepada rakyatnya. Ramai orang Yahudi dan Arab yang ditindas di Andalus telah berpindah ke Istanbul, iaitu nama baru bagi kota Konstantinopel. Selepas pembukaan kota Konstantinopel, baginda telah memperkenalkan rakyat untuk mengamalkan kebebasan beragama. Baginda juga membenarkan agama Kristian diamalkan di Istanbul dengan mengekalkan gereja dan pengamalan mazhab Kristian Ortodoks mereka. Jadi sebelum pembukaan kota Konstantinopel ini, agama Kristian adalah merupakan agama yang diamalkan di seluruh kota tersebut. Jadi baginda juga telah meminta pihak gereja untuk berhimpun dan akan memilih seorang sebagai ketua padri dari kalangan mereka. Akhirnya, Ananius, iaitu seorang padri, telah dipilih sebagai ketua padri dari kalangan mereka. Ananius kemudian berkata bahawa beliau lebih suka melihat Sultan Muhammad Al-Fatih memakai serban daripada topi Latin yang mempunyai unsur Katolik. Hal ini kerana pihak Katolik Barat telah menindas mana-mana pihak yang menganut Kristian Ortodoks. Sultan juga mengarahkan supaya gereja tidak dimusnahkan atau diapa-apakan. Pelbagai agama dapat diamalkan tanpa sebarang masalah, walaupun waktu tersebut pemimpinnya merupakan seorang Islam. Jadi beralih kepada semangat yang ketiga, iaitu mengembangkan sistem pentadbiran dan pembangunan empayanya. Dalam bidang pemerintahan, beberapa dasar telah dibangunkan di mana pada peringkat awal Sultan Muhammad Al-Fatih telah membentuk satu jabatan yang terdiri daripada ulama-ulama yang terkemuka dengan bertujuan untuk mengubal undang-undang yang disebut sebagai Kanun Namah. Kanun Namah ini terdiri daripada 3 bahagian yang penting, iaitu tentang jabatan kerajaan, adat istiadat dan juga hukuman dan denda. Undang-undang ini telah menyatakan bahawa pemerintahan Uthmaniyah adalah kerajaan yang meletakkan agama Islam sebagai dasar utama dalam pentadbiran negara. Selain itu, dasar Muqatta'ah, iaitu tentang percukaian juga telah dibagikan kepada 3 jenis, iaitu mengikut kepada pendapatan seseorang tersebut. Baiklah, seterusnya adalah tentang kesan atau keberkesanan sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih pada waktu zamannya dan tamadun sekarang. Isi saya yang pertama ialah masyarakat hidup walaupun berlainan antara satu sama lain. Jadi antara kesan sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih ialah walaupun rakyat sesebuah negara terdiri daripada pelbagai agama, budaya dan identiti yang berbeza, namun mereka masih mampu hidup dalam keadaan yang harmoni dan damai. Jadi sebelum pembukaan kota Konstantinopel, kebanyakan rakyatnya adalah penganut agama Kristian. Jadi selepas Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin Istanbul, baginda membenarkan sesiapa saja untuk mengamalkan mana-mana agama dan tidak dipaksa untuk menganut agama Islam. Jadi kebebasan beragama ini masih diteruskan sehingga sekarang. Sebagai contohnya di Malaysia, walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai agama dan budaya, seperti contoh Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan lain-lain, mereka masih mampu hidup saling bergantung antara satu sama lain, walaupun Malaysia itu sendiri adalah agama persekutuannya adalah Islam. Jadi isi saya yang kedua ialah menjadi pusat pentadbiran yang berpandukan Islam. Di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, pentadbiran kota Konstantinopel ataupun Istanbul tersebut adalah berdasarkan ajaran agama Islam sendiri.
Undang-undang yang diubal dan empayanya adalah berpandukan pada sumber Islam, antaranya ialah Al-Quran, iaitu menjadi pimpinan kepada setiap umat Islam sendiri. Sebagai contoh, undang-undang yang diubal dalam baginda tidak memaksa rakyatnya ataupun penduduk yang duduk di Istanbul untuk menganut agama Islam, walaupun baginda merupakan seorang individu yang menganut agama Islam sendiri. Jadi undang-undang yang berteraskan ataupun pusat pentadbiran yang berteraskan Islam ini masih diteruskan walaupun Sultan Muhammad Al-Fatih telah meninggal dunia. Jadi pada waktu tersebut Empayar Turki Uthmaniyah masih meneruskan pimpinan empayar tersebut berpandukan Islam. Jadi walaupun kejatuhan Empayar Turki Uthmaniyah iaitu pada Perang Dunia Pertama, sehingga sekarang Turki masih mengamalkan undang-undang yang berteraskan Islam. Jadi kita dapat lihat hasil daripada pembukaan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ini, undang-undang yang berteraskan agama Islam ini telah diteruskan sehingga masa sekarang. Isi saya yang ketiga ialah sehingga kini bangunan pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih masih digunakan. Jadi setelah penghancuran bangunan Hagia Sophia ataupun Hagia Sophia yang kedua kerana beberapa alasan, Kaisar Justinian kembali membangun Hagia Sophia yang ketiga pada abad yang ke-6 kerana bangunan tersebut bertahan kukuh sehingga hari ini. Hagia Sophia yang pada awalnya adalah gereja kemudian berubah menjadi masjid, dan kemudian ia juga telah berubah sebagai muzium pada 1 Februari 1935 sehingga sekarang. Jadi bangunan kedua ialah Masjid Gereja Veva. Ini dulunya didedikasikan sebagai Saint Theodoros. Setelah penaklukan atas saranan Guru Sultan Muhammad Al-Fatih, Mola Gurani, bangunan ini telah dijadikan sebagai masjid. Jadi disebabkan telah berlakunya satu kebakaran pada abad ke-19, jadi masjid ini telah mengalami proses pembaik pulihan. Jadi antara bangunan yang ketiga ialah Masjid Imarat Kuno, iaitu yang telah dibangun oleh Alexios Komnenas yang merupakan pendiri dinasti Komnenas dengan nama Pantapoptes. Bangunan ini telah didirikan pada tahun 1081 sehingga 1087 dan terletak di wilayah Zeyrek di Istanbul. Setelah penaklukan kota Konstantinopel, bangunan ini telah digunakan sebagai madrasah untuk sementara. Kemudian ketika pembangunan madrasah selesai, ia telah dialihkan sebagai masjid. Baiklah, seterusnya adalah nilai-nilai atau moral yang boleh dipelajari untuk kehidupan manusia. Isi saya yang pertama ialah jangan mudah berputus asa. Sebagai manusia, kita sedang menghadapi pelbagai dugaan dan cabaran dalam melakukan sesuatu perkara. Walaupun begitu, kita tidak sepatutnya mengambil jalan yang pintas, iaitu dengan berputus asa. Sebaliknya, kita perlu memikirkan cara untuk menghadapi cabaran tersebut supaya kita dapat mencapai matlamat kita. Sebagai contoh, Sultan Muhammad Al-Fatih telah memikirkan strategi yang tidak dapat disangka oleh pihak musuh, iaitu dengan membawa kapal laut melalui jalan darat, kerana waktu tersebut laluan laut telah dikawal ketat oleh pihak musuh. Baginda juga mengambil pelajaran dan peristiwa sejarah untuk memperbaiki dirinya supaya baginda tidak mengulangi kesilapan yang sama. Oleh itu, kita seharusnya perlu berusaha sebaik mungkin untuk mencapai matlamat yang dikecapi dan jangan mudah berputus asa. Isi saya yang kedua ialah menjadi seorang pemimpin yang dihormati dalam pelbagai aspek. Sebagai seorang pemimpin, tidak kira pemimpin untuk kumpulan yang kecil ataupun kumpulan yang besar, kita mestilah sentiasa mempunyai sikap yang adil. Sebagai contoh, semasa tentera Sultan Muhammad Al-Fatih kehilangan keyakinan, baginda tidak memarahi mereka, malah baginda adil kerana baginda tahu perkara tersebut adalah perkara yang tidak dapat dielakkan. Jadi baginda mengambil tanggungjawab dengan memberikan pidato untuk menaikkan semangat para tentera baginda, dan ia telah berhasil. Sama juga seperti untuk pemimpin zaman sekarang, kita tidak sepatutnya memarahi anak buah kita jika mereka melakukan kesilapan. Sepatutnya kita haruslah berlaku adil dan tahu adalah perkara tersebut salah mereka ataupun
perkara tersebut boleh diperbagi untuk kebaikan mereka. Di samping itu, kita juga perlu menjadi seorang pemimpin yang berani dalam mana-mana situasi. Contohnya, sewaktu zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, baginda dengan beraninya terlibat secara langsung di medan perang dan tidak gentar melawan musuhnya. Dalam konteks untuk pemimpin zaman sekarang, walaupun kita tidak dapat untuk berani dalam medan peperangan, namun kita perlu berani dalam apa-apa perkara yang melibatkan kita sebagai seorang pemimpin. Jadi isi saya yang ketiga ialah sentiasa menuntut ilmu tanpa mengira masa dan tempat. Di dalam dunia yang luas ini, terdapat pelbagai ilmu yang boleh dipelajari dan ia terpulang pada kita untuk mempelajarinya ataupun tidak. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan seorang yang rajin menuntut ilmu kerana baginda mempelajari pelbagai bahasa-bahasa asing, iaitu antaranya ialah Hebrew, Arab, Parsi dan lain-lain. Kefasihan baginda dapat bertutur dalam bahasa-bahasa tersebut telah membuahkan hasil apabila baginda mampu berkomunikasi dengan empayar atau negara lain untuk meminta bantuan. Baginda juga telah mempelajari banyak-banyak ilmu, antaranya ialah falak, sejarah dan ketenteraan dan banyak lagi. Hasilnya, baginda dapat menggunakan ilmu yang dipelajari tersebut dan mempraktikkannya dalam strategi untuk membuka kota Konstantinopel. Kita sebagai manusia mungkin tidaklah dapat lihat keperluan untuk mempelajari banyak ilmu, namun kita tidak tahu mungkin di masa yang akan datang ilmu yang dipelajari tersebut merupakan ilmu yang dapat membantu kita. Baiklah, seterusnya saya akan memberikan tentang pendapat atau pandangan peribadi saya tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi sebagai seorang manusia, saya rasa banyak pengajaran yang boleh kita ambil dari tokoh ini, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, dan menerapkan perkara tersebut ke dalam kehidupan kita. Hal ini kerana Nabi Muhammad pernah bersabda, saya ulang lagi, tentang sebuah hadis, iaitu Konstantinopel akan ditakluki oleh tentera Islam, rajanya adalah sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Ternyata hadis ini telah merujuk kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, dan ini membuktikan bahawa baginda merupakan seorang pemimpin yang mempunyai sifat yang sangat terselah. Dan selain itu, baginda juga berjaya memimpin seramai 150,000 orang tentera. Baginda juga dapat mengamalkan konsep management by objective ataupun MBO, di mana semua perancangan dan strategi yang dilakukan adalah berdasarkan satu matlamat, iaitu pembukaan kota Konstantinopel. Kita juga boleh menerapkan sifat MBO ini dalam diri kita, iaitu sentiasa mencari jalan untuk mencapai matlamat yang telah diimpikan. Selain itu, Sultan Muhammad Al-Fatih juga adalah seorang pemimpin yang berwibawa, di mana beliau telah memimpin sendiri pasukan ketenteraan sebanyak 25 kali sepanjang hidupnya ataupun sepanjang tempoh sebagai seorang pemimpin. Walaupun baginda adalah ketua seluruh umat Islam pada waktu tersebut, namun baginda adalah seorang yang berjiwa rakyat. Dikatakan ketika tentera Islam membina benteng Rumeli Hisari, baginda telah membuka serban dan bajunya lalu turut sama menjadi buruh binaan. Pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang berjiwa rakyat. Sultan Muhammad Al-Fatih juga mengamalkan konsep membuat keputusan secara syura. Baginda tidak pernah membuat keputusan secara individu. Hal ini kerana baginda percaya pentingnya berbincang dengan pelbagai individu yang pakar dalam pelbagai bidang untuk mendapat hasil yang lebih bagus. Baginda juga adalah seorang pakar motivasi yang bagus kerana Sultan Muhammad Al-Fatih juga mempunyai semangat yang kuat dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam misi. Baginda juga mempunyai iman yang kental dan tawakal yang tinggi kepada Allah setelah melakukan usaha dan perancangannya yang terbaik, iaitu untuk membuka kota Konstantinopel. Akhir sekali, baginda juga mempunyai sifat-sifat yang bagus sebagai seorang pemimpin. Kita sendiri dapat melihat hasilnya apabila sifat-sifat ini diterapkan dalam diri kita. Kita tidak perlu menjadi pemimpin sesebuah negara untuk mempunyai sifat ini, kerana sifat-sifat ini adalah merupakan asas kepada menjadi manusia yang lebih baik. Sekian daripada saya, terima kasih.